Selamat datang ke SNK Buloh Kasab. Ayuh kita berjalan-jalan di dalam untuk melihat bengkel pertanian PPKI. Jom, 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 jom. Okey, selamat datang ke bengkel pertanian SNK Buloh Kasab. Okey, ini adalah bengkel kami. Okey, inilah prasarana bengkel kami. Terdapat bilik kuliah. Kami punya bengkel yang terbuka, bukan bengkel secara tertutup. Jadi, ini merupakan pintu masuk bengkel kami. Okey, kami akan masuk dari sini dan seterusnya akan keluar melalui sini. Okey, dalam bengkel kami terdapat tempat untuk murid-murid belajar. Okey, boleh lihat sini ada kerusi dan meja. Terdapat juga dua store yang akan saya tunjukkan dalam video ni, dua store peralatan, dan terdapat juga satu bilik file dan juga office. Ini merupakan carta organisasi bagi Pusat Bertauliah Cawangan K05311 SNK Buloh Kasab bagi tahun 2022 lah. Okey, dekat sini kamu semua boleh lihat pengurus Pusat Bertauliah Cawangan SNK Buloh Kasab ialah Encik Ahmad Romain bin Sulaiman, dan seterusnya bagi penyarah PMA Puan Siti Saila binti Muhammad, dan di dalam PMA juga terdapat pegawai pengesah dalaman iaitu Encik Syukur bin Sudin, dan juga terdapat pegawai penilai iaitu Encik Rosman bin Umar Yusof, pegawai penilai 2 Puan Izadah binti Zazali, dan juga tenaga pengajar iaitu Encik Muhammad Fasakim bin Burhan. Kami juga mempunyai Technical Advisory Committee iaitu pemilik syarikat Helicon Agriculture Enterprise iaitu Encik Muhammad Azim bin Arif. Okey, seterusnya bagi penyarah Pusat Bertauliah, bagi SKM Modular iaitu Tuan Haji Anwar Halim bin Ismail, dan kami mempunyai dua orang pegawai penilai modular iaitu yang pertama Encik Muhammad Zuhailmi bin Muhammad Rasib, yang kedua iaitu pengawal penilai modular Puan Putri Fatin Nuliana binti Muhammad Nur Azwi, dan kami juga ada dua orang tenaga pengajar iaitu Encik Roland bin Hasbullah, dan tenaga pengajar kedua iaitu Puan Nurul Maziana binti Mazlan. Dan kami juga mempunyai Technical Advisory Committee penilai syarikat Helicon Agriculture Enterprise iaitu Encik Muhammad Azim bin Arif. Okey, itu saja carta organisasi bagi Pusat Bertauliah Cawangan bagi K05311 SNK Buloh Kasab untuk tahun 2022. Merupakan sudut park 21 kami. Okey, terdapat parking lot untuk murid-murid bertanya soalan. Jadi apabila murid tidak memahami mengenai satu perkara, murid berpelahar ini boleh menanyakan soalan itu lalu menampal di sini, menulis pertanyaan tersebut dan menampal di sini, dan akan dijawab oleh tenaga pengajar atau PPM kami lah. Okey, kami juga mempunyai jadual kelas untuk rujukan murid-murid. Ini jadual kelas kami, dan juga jadual petugas. Ini yang paling penting, jadual petugas untuk menjaga keceriaan dan kebersihan di dalam bengkel pertanian PPKI ini. Bagi pelanggan kebakaran pula, seperti yang saya tunjukkan di awal video, kami mempunyai pintu masuk dan pintu keluar untuk pengetahuan pihak yang berkaitan. Okey, untuk laluan ke dalam bengkel, kami bermula dengan pintu masuk, seterusnya pintu keluar, dan di depan bengkel kami terdapat tapak kosong yang digelar oleh kami sebagai tapak untuk berhimpun. Tetapi sekiranya berlaku kebakaran di dalam bengkel, kami tidak membenarkan murid berhimpun di tapak berhimpun ini. Murid perlu mengikut laluan kebakaran sekolah terus ke padang sekolah, mengikut pelan kebakaran sekolah. Okey, ini adalah tempat untuk murid melihat peraturan bengkel. Murid boleh rujuk di sini iaitu peraturan bengkel, bengkel pertanian pendidikan khasnya. Okey, kami juga telah menyediakan satu papan tanda iaitu papan tanda utamakan selawatan untuk peringatan bagi murid-murid berkeperluan khas. Okey, jom kita tengok stor peralatan pertama kami Okey, mari sini saya tunjuk. Okey, ini merupakan stor peralatan kami yang diolah daripada kandang lembu. Okey, asalnya dia adalah sebuah kandang lah, tapi kami olah tempat dia untuk jadikan stor bahan dan juga peralatan lah. Antaranya peralatan seperti kereta tolak, wheelbarrow ataupun kereta sorong ni kami letakkan di stor pertama kami lah. Okey, seterusnya kami juga mempunyai mesin rumput. Dah terjatuh mesin rumput dia. Ni mesin rumput. Kami juga mempunyai dapur masakan. Dapur masakan ni digunakan untuk membuat molasses lah, molasses, dedak beras, ada lagi pelbagai ni lah. Jadi kami juga mempunyai auger. Ini auger dia. Dan juga shredder. Shredder ni digunakan terutamanya untuk membuat kompos lah, bagi mengecilkan atau menghaluskan bahan-bahan untuk membuat kompos. Kami juga mempunyai pasu bunga, bangku,
baldi baja, baja kimia, dapur pertanian dan juga baja organik. Okey, untuk pengetahuan semua, meja ini dijadikan tempat untuk meletakkan baja sebenarnya. Okey, seterusnya kami juga mempunyai beberapa gulung silver shine, ada native dan juga guni. Guni ni amat penting untuk digunakan untuk meletakkan hasil dan juga semasa membuat kompos kami menggunakan guni untuk mengumpulkan bahan terpakai tu lah. Peralatan terpakai tu. Okey, kami juga mempunyai polypipe. Polypipe ni digunakan untuk membuat fertigasi lah, fertigasi untuk membuat tanaman dalam kebun kami lah. Okey, ini sistem perpaitan kami ya. Kami juga mempunyai almari lain-lain barang. Okey, ini adalah almari lain-lain barang. Almari lain-lain barang ni dia mempunyai beberapa peralatan kecil lah, beberapa peralatan kecil yang dia tidak berkaitan dengan pertanian tapi digunakan untuk pertanian. Contohnya macam peralatan-peralatan seperti spana ni untuk membuka jentera apa semua kami letakkan di dalam sini lah. Okey, dan juga terdapat juga barang-barang payah kami letak dalam sini. Okey, ini merupakan alatan-alatan kecil yang terdapat di bengkel kami. Kami telah pamerkan ni untuk pengetahuan pelajar-pelajar, memudahkan mereka untuk mencari peralatan-peralatan di dalam store yang akan saya tunjukkan sebentar lagi lah. Okey, terdapat beberapa peralatan seperti topi mengkuang, gergaji puting, serapat tangan, pengebor tangan, cangkul, kikir kayu, pongkes, gergaji puting dan dua peralatan lagi, serapat tangan dan juga pengebor tangan. Terdapat juga kasut bot. Ini memudahkan lagi pelajar pendidikan khas sebab kita tahu pelajar pendidikan khas ni dia susah untuk mengingat. Jadi bila kita pamerkan sebegini, bila cikgu atau tenaga pengajar meminta mereka untuk mengambil peralatan di store, akan memudahkan mereka lah bila kita sudah. Okey, contohnya ambil cangkul, dia akan rujuk pada dinding ni, cangkul di mana, dan dia orang akan pergi ambil lah, dia orang akan kena cangkul. Okey, ini merupakan store peralatan kedua kami. Okey, jom kita ke dalam, kita tinjau-tinjau dahulu. Baik, kebiasaannya store peralatan kami inilah store dia. Walaupun dia kecil tapi telah menempatkan banyak peralatan-peralatan penting mengikut CU-CU yang telah ditetapkan. Okey, dalam store kami terdapat pam baja atau pam racun lah. Tapi kami gunakan pam berlainan tapi jenis yang sama, iaitu pam jenis bateri. Terdapat pam baja folia, tor racun serangga dan juga tor racun manual. Okey, ini adalah tor racun manual. Dan itu tor racun manual juga untuk baja folia lah. Okey, dekat sini kami juga menempatkan beberapa peralatan kecil. Anda boleh tengok kat sini lah. Okey, di sini terdapat sudik tangan, serapan tangan, sekator, gunting besi, pengebor tangan, pita pengukur, pisam, alat tambah racun, alatan mesin rumput, mas, tahi lembu dan juga tukul besi. Peralatan kecil-kecil ini kita satukan di sini untuk memudahkan murid-murid untuk mencari dan menggunakannya serta mengembalikan ke tempat asal lah. Okey, dekat sini juga kami mempunyai tor racun enjin lah, berenjin. Pam racun berenjin, jenama steel bukan mesin biasa. Okey, seterusnya kami mempunyai parang, tapak, sabit, gunting bunga, penimbang, walaupun penimbang kat bawah sebab dia dah tak muat. Okey, kami juga ada mempunyai tong penyiram, chainsaw, pencakar, perejang. Ni perejang, dia tak nampak nanti. Okey, ni perejang Okey, penyodok atau bahasa mudah dia skop. Ada yang penyodok besar dan juga penyodok kecil. Ada cangkul kecil, ada tanjak, cangkul mata tiga dan juga pongkes. Okey, semua peralatan ni berkaitan dengan CU-CU yang telah ditetapkan lah. Okey, kami juga mempunyai berapa batang cangkul yang mencukupi lah, kami juga mempunyai tangga serta beberapa bahan, sejarah bahan. Okey, ini adalah bahan-bahan yang digunakan lah untuk penanaman. Kami mempunyai racun serangga sama ada dari segi organik atau kimia. Kami juga mempunyai racun rumput organik dan juga kimia. Kalau racun rumput organik atau kimia ni ramai tertanya lah. Kalau nak tahu datanglah SNK Belum Kasap, saya akan ajar. Okey, kami juga mempunyai peralatan hidroponik. Ini adalah peralatan hidroponik. Hidroponik, aquaponik. Jadi disebabkan kami punya rak tak muat, saya terpaksa meletakkan peralatan lain seperti auger manual ni. Auger manual dan juga pemotong paip di tempat tambahan lah. Okey, kami juga mempunyai racun dah dia. Okey, kami juga mempunyai beberapa tong minyak, iaitu seperti minyak diesel untuk kegunaan traktor, minyak petrol untuk kegunaan mesin rumput, pam racun berenjin,
dan peralatan-peralatan yang menggunakan minyak petrol lah. Kami juga mempunyai hitam kotor. Minyak hitam kotor ni digunakan untuk menggunakan chainsaw lah semasa memotong pokok. Okey, di dalam stor kecil ini pula kami juga meletakkan buk pertanian untuk memudahkan murid mengambil segala peralatan di sini. Okey, ini merupakan bilik fail kami. Jadi seterusnya kita pergi ke belakang bengkel untuk melihat tempat kami membancur bibit tanaman. Okey, keuntungan paling besar kami, bengkel pertanian kami dah siap semua. Maknanya prasarana dia dah siap, iaitu kami mempunyai tempat untuk membancur medium tanaman. Okey, dekat sini saya telah bagikan partition dia, bahagian-bahagian dia. Di sini kita boleh lihat tempat pertama untuk tanah merah, tempat kedua untuk tanah hitam, ketiga untuk pasir dan seterusnya, iaitu tai ayam ni senang kata bajet organik lah. Okey, untuk CU9 yang berkaitan dengan CU9 bagi asas tanaman, asal operasi rumah tanaman, kami juga telah menyediakan tong peramal baja. Dekat sini anda semua boleh lihat ada tong peramal baja besar dan tong peramal baja yang kecil lah. Okey, seterusnya kita boleh lihat kat sini kami telah menyiapkan kompos di dalam kolam ni. Okey. Ini kompos, baja kompos yang telah siap dilakukan oleh anak-anak murid berkumpulan khas kami lah. Okay, usia kompos ini hampir 8 bulan dan telah siap sedia untuk digunakan lah. Okey, ini merupakan bilik kuliah kami atau kelas untuk pelajar SKM Asas Tanaman, Kerja Kemahiran Meja Asas Tanaman. Okey, dekat sini anda boleh lihat terdapat meja, sebanyak 6 buah meja, tidak termasuk meja guru. Dan terdapat juga beberapa buah kursi yang boleh menempatkan, keluasan dia boleh menempatkan seramai 10 orang pelajar lah untuk SKM. Jadi seterusnya kami juga mempunyai whiteboard sendiri. Okey, perkara paling membanggakan untuk PPKI atau SNK Buloh Kasab, kami mempunyai sebiji jentera atau traktor ICT PS 1910. Okey, dengan mempunyai kenderaan seperti ini memudahkan lagi kami untuk mengusahakan kebun, seperti untuk memplau tanah, menyembur tanah, merotor tanah, untuk menghancurkan tanah. Jom kita cuba naik kereta ini. Jom kita ke kebun. Ini merupakan tapak tanaman kami atau tapak pertanian kami. Buat masa ini, kami mempunyai tanaman jenis ubi kayu, serai di ujung sana dan juga beberapa batang pisang lah. Okey, keluasannya dianggarkan hampir setengah ekar dan sekarang ni bagi proses untuk pemulihan tanah lah sebahagiannya dan bagi proses untuk mengambil hasil tanaman yang telah kami tanam 6 bulan lepas. Kami ada produk seperti ubi kayu, serai dan juga pisang berangan. Untuk pengetahuan semua juga, kami telah berjaya menanam sebanyak 150 pokok sawit. Keluasannya lebih kurang dalam 2 ekar, hampir ke 3 ekar. Benih sawit ini disumbangkan oleh Estate Bukit Bujang, iaitu benih jenis Gutri. Okey. Ini adalah hasil daripada air tangan murid-murid berkumpulan khas dan kami sudah mula mengambil hasilnya lah untuk dijual pada tiap-tiap bulan lah. Okay, untuk kawasan bengkel pula kami telah menanam, bukan kami yang menanam lah, ada cikgu pendidikan khas, kira orang lama di sini telah menanam beberapa pokok buah-buahan, iaitu seperti pokok manggis, pokok mata kucing, pokok pulasan. Dekat situ anda boleh lihat daripada jauh ada terdapat pokok tipu, pokok mangga dan juga pokok jambu air. Okey, pokok jambu air. Okey, ini adalah beberapa tanaman yang kami ambil alih dan kami telah jagalah. Maknanya kami melakukan proses pruning, kami membaja dan start mengambil hasil. Bermula untuk mengambil hasil lah. Okey, ini merupakan hasil tanaman daripada air tangan guru-guru pendidikan khas dan juga murid-murid pendidikan khas. Kami mempunyai produk seperti tanaman terung. Okey, ini selepas diambil hasilnya lah. Okey, ini untuk dituai pada hari esoknya. Untuk pagi tadi kami dah tuai lah maknanya. Okey, ini antara produk-produk dia. Jadi kami ada terung,
Kami juga mempunyai tanaman kangkung. Okey, ini adalah tapak semuanya tanaman kangkung. Okey, 3 hari lepas kami telah menuai kangkung ni. Jadi untuk hari ni selepas disabur dolomite untuk menutralkan tanah dia, inilah dia punya hasilnya. Okey, ini selepas dalam proses untuk menutralkan tanah ni lah. Okey, dekat sini juga kami telah meminta murid-murid pernikahan untuk menanam pisang. Okey, anda semua melihat setiap tanam pisang ni berumur 1 tahun. Ini dipanggil pisang serendah. Okey, setiap pokok ni, setiap rumpun pisang ni kami target mengeluarkan 1 tandam pisang setiap pokok pisang ni. Ini merupakan Dusun Pak Jabir. Okey, anda semua boleh lihat di Dusun Pak Jabir ni kami telah memulakan penanamannya pada tahun lepas bersama dengan murid-murid berperguruan khas lah. Okey, di Dusun Pak Jabir ni terdapat berbagai jenis tanaman buah-buahan tempatan lah, seperti buah nangka, buah cempedak, ada buah mangga, ada pokok petai, ada pokok jerin dan pelbagai buah-buahan tempatan lah yang boleh didapati di Dusun Pak Jabir ni. Selain itu, di Dusun Pak Jabir ni kita boleh lihat di sini ada wakaf yang diberi nama sebagai Wakaf Pak Jabir. Ini merupakan enrolment murid bagi murid berkebutuhan khas SNK Buloh Kasab 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 dan juga 2026. Okey, untuk pengetahuan pihak yang berkaitan, okey, ini merupakan file PVC kami. Telah kami siapkan. Okey, ini adalah file PVC kami. Kami juga mempunyai file win. Terdapat 3 CU di dalam ni lah. Di dalam satu file, iaitu CU3, CU6 dan juga CU9 bagi subjek asas tanaman.